Perkenalkan, aku Ina, berasal dari Johor dan kini tinggal di Sarawak. Di sini, aku ingin berkongsi kisah yang pernah berlaku ketika aku remaja. Untuk pengetahuan semua, hijab aku terbuka ketika berusia 13 tahun lagi, sehinggalah hijab aku ditutup sekitar 8 tahun dahulu. Ada beberapa kejadian kronik berlaku sehingga aku meminta seorang Pak Kiai untuk menutup hijab aku dan anak-anak aku. Bayangkan, dari remaja hingga mempunyai 2 orang anak, hidup aku meriah dengan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak sepatutnya aku nampak. Ada sampai satu tahap aku bosan sehingga aku berkata, nak lalu je lah, tak payah terhegeh-hegeh. Sampai begitu sekali. Kisah yang ingin aku kongsikan pada hari ini ialah pengalaman aku ketika aku berusia 14 tahun. Kejadian berlaku di Johor Utara pada awal tahun 90-an. Setelah ayah aku pencen dari perkhidmatannya sebagai anggota pasukan tentera, aku sekeluarga berpindah ke salah sebuah daerah di Johor Utara. Oleh kerana itu, belum banyak lagi kawasan taman perumahan. Ayah mengambil keputusan menyewa untuk sementara di sebuah rumah berdekatan dengan rumah arwah atuk. Rumah ini berada di bawah lereng bukit. Di depan rumah ini ada sebatang pokok kekabu yang boleh dikatakan tinggi dan tingginya melebihi tiang elektrik. Kedudukan pokok itu betul-betul berada di lorong masuk ke rumah sewa ini. Walaupun aku ada adik lelaki, aku yang muda setahun dari aku, kurang suka dengan rumah itu. Tapi apakah daya, sebagai anak, kami terpaksa turutkan sahaja. Entahlah, tak tahu kenapa, apabila kami dua beradik tengok saja rumah tu, dalam hati kami berdua rasa kurang selesa. Senang kata seram. Hari pertama kami pindah, segalanya berjalan dengan lancar. Rumah ini rumah kampung di mana rumah atas adalah papan dan bahagian dapur separa papan separa batu. Bilik airnya terletak di belakang sekali dan yang paling aku tak suka adalah tandasnya berasingan, iaitu di kawasan luar rumah. Jaraknya 100 meter dari dapur. Bayangkan kalau waktu malam-malam tiba-tiba hendak buang air. Susah kan? Masa mula-mula pindah, kami adik-beradik berasa pelik kerana kawan-kawan sekolah bertanya lokasi rumah kami. Reaksi yang diterima semuanya bertanyakan keadaan rumah itu, atau mereka terasa hairan kenapa kami sekeluarga berpindah di situ. Pelik kan? Aku ada bertanyakan kepada mak, tetapi mak hanya berdiam saja. Nak tanya ayah, rasanya aku akan dapat jawapan yang sama. Jadi sudahnya kami adik-beradik hanya mendiamkan diri. Kawasan rumah itu sangat semak dan kotor. Jadi ayah panggil adik-beradik untuk bergotong royong membersihkan dan terangkan kawasan rumah. Pada malamnya kami tidak tidur di sana. Kami semua tidur di rumah arwah atuk. Hanya pada siang saja kami akan berada di sana. Perkara ini berlarutan sehingga seminggu. Pada suatu hari, adik lelaki aku tertinggal buku di sekolahnya di rumah tersebut. Jadi dia ambil keputusan pergi ke rumah tersebut untuk mengambil buku tersebut. Memandangkan pada ketika itu sudah hampir maghrib, ayah sudah pastinya tidak sama sekali membenarkan kami berada di situ. Untuk pengetahuan semua, ketika itu kami sekeluarga tidak dibenarkan berada di rumah atau kawasan rumah tersebut dari waktu maghrib hinggalah ke pagi esoknya. Perkara ini berlarutan hingga sebulan lamanya. Nampak tak berapa kroniknya rumah ni.
disewa tapi tak boleh tinggal di sana buat sementara. Oleh kerana adik aku amat memerlukan buku sekolahnya, kerana dia akan menduduki ujian pada hari esoknya, dia nekat untuk ke sana dan mengambilnya. Jadi, dia mengajak aku untuk ke sana dengan menaiki motosikal. Ketika kami sampai di sana, langit sudah kelihatan kekuningan. Orang tua sering berkata, itu mambang kuning. Aku memberhentikan motor di atas tepi bukit di bahagian kanan berhadapan dengan rumah sewa tersebut. Pantas adik aku turun bersendirian menuju ke pintu dapur yang berada di kawasan bawah bukit. Sebelum dia turun, aku berpesan agar dia cepat-cepat ambil buku dan terus keluar. Sebab, pertama, waktu hampir senja, ditambah pula dengan langit yang betul-betul kekuningan. Yang kedua, aku sudah mula merasa tidak sedap hati dan meremang sebab jiran berdekatan sudah mula menutup jendela rumah mereka. Dan yang ketiga, tiba-tiba keadaan sekeliling menjadi sunyi sepi seperti kata orang-orang tua, malaikat sedang lalu. Aku pun berkata, "Dek, cepat sikit tau. Ambil buku lepas tu terus keluar. Jangan lupa tutup balik pintu dapur tu. Lampu jangan pula kau padam, kan kena marah dengan ayah." Adik menjawab, "Yelah, tahulah orang." Adik aku hanya mengiyakan saja. Ketika aku bercakap dengannya, aku tidak memandang ke arahnya sebab aku sedang tongkatkan motor. Mata aku memandang ke depan dan tidak memandang ke bawah bukit. Sambil itu aku jerit lagi pada adik, "Cepat!" Tanpa langsung tidak memandang ke arahnya. Sebenarnya aku takut nak memandang ke rumah itu. 5 minit telah berlalu, tapi adik aku belum keluar lagi dari rumah. Langit semakin kuning. Seekor burung pun aku tak nampak terbang di langit. Hati aku dah mula cuak. "Ish, kau ambil buku ke cetak buku ni, dek oi?" rungut hati aku. "Lama sangat ambil buku ni." Aku memang tak mahu dan tidak akan memandang ke rumah itu. Entahlah, macam ada sesuatu, ditambah pula ayah, emak, arwah atuk, nenek serta pakcik seperti merasakan sesuatu dari kami adik-beradik. Dalam pada aku merungut-rungut, aku jerit sekali lagi dari motor dan menyuruh adik aku cepat sikit. Kuat juga aku jerit masa tu, sebabnya nak paksa adik cepat dan nak hilangkan rasa seram. Gila nak tunggu lama-lama kat situ. Sudahlah kawasan sekeliling sunyi. Jiran seperti bersepakat duduk diam-diam dalam rumah. Selang seminit dengar pintu dapur ditutup. Walaupun jarak antara aku berdiri dengan pintu dapur yang menghala ke belakang sejauh 40 meter. Oleh kerana suasana sunyi dan pintu sedikit berkarat, memang dapat dengar dengan jelas. Spontan, aku menoleh ke bawah bukit. Kelihatan adik aku berjalan sambil menjinjit dengan beg plastik yang berisi buku dan dalam genggaman tangannya. Dalam hati aku berkata, "Lah, tadi nak ambil satu buku je, ni sampai satu plastik buku." Entah bagaimana, pandangan mata aku boleh terpandang bangsa usang yang berada 10 langkah di sebelah adik aku. Jantung aku ketika itu tiba-tiba seakan berhenti. Aku seperti tak boleh bernafas langsung. Nak tahu tak apa yang aku nampak? Betul-betul di sebelah adik aku yang sedang berjalan naik ke atas bukit. Aku ternampak terbaring sekujur tubuh yang sudah dikafankan atau kata lainnya POCONG. Saiz pocong tersebut sangat panjang, 3 kali ganda besarnya dari saiz manusia. Kalau poch ini ditegakkan atau didirikan,
Aku rasa ketinggiannya melebihi ketinggian pokok kekabu yang berada di depan rumah sewa kami. Sangat panjang hinggakan bahagian kaki dan kepala poch tersebut terjulur keluar dari bangsa tersebut. Hanya badannya saja yang berada di dalam bangsa yang tidak berdinding itu. Aku cuba kedipkan mata dan cuba untuk berpaling ke arah lain. Tapi langsung tak boleh. Seolah kelopak mata aku ditongkat agar terbuka dan kepala aku dipegang supaya terus melihat poch gegasi tersebut. Yang lebih menakutkan lagi, adik aku berjalan betul-betul di hujung kain balutan, yakini di bahagian kepala poch tersebut. Aku nak buat apa ni? Nak pekik suruh adik lari, tapi suara tak boleh keluar. Nak beri isyarat badan, adik aku langsung tak pandang ke arah aku. Badan aku terkaku di situ. Demi Tuhan, inilah pertama kali aku melihat makhluk yang dinamakan poch. Adik aku berjalan sambil menjinjit beg plastik berisi buku seolah-olah tak sedar apa yang berada di sebelahnya. Aku takut, geram, kalut dan macam-macam perasaan yang ada pada masa itu. Aku tak tahu apa yang patut dilakukan. Terang lagi bersuruh. Benda itu berada betul-betul di hadapan aku. Dalam hati berkata, cepatlah adik, cepatlah jalan. Janganlah kau pandang tepi. Cepat dek. Mata aku sudah mula berasa panas. Air mata nak keluar tapi macam tersekat. Yang boleh aku buat ketika itu ialah berkata, ya Tuhan, jauhkan ia dari kami. Peliharalah kami. Aku berkata dan terus berkata di dalam hati. Terasa lambat sangat. Aku rasa adik aku berjalan. Wah, bukannya jauh pun. Tiba-tiba benda itu seolah-olah hendak bangkit dari pembaringannya. Boleh kedengaran bunyi papan seperti digerakkan. Aku berkata dengan lebih laju, memohon pertolongan dari Tuhan. Mohon maaf, itu saja yang boleh aku lakukan ketika itu. Aku langsung tak boleh berfikir dengan betul. Yang hairannya, adik aku langsung tak perasan atau nampak sosok poch itu atau dengar bunyi papan digerakkan. Dia berjalan bersahaja. Cuma aku perasan langkahnya semakin dicepatkan. Apabila adik aku hampir sampai ke tempat di mana aku berdiri, dengan kuasa Tuhan, azan maghrib pun berkumandang. Serentak dengan itu, terasa seperti aku terlepas dari satu bebanan yang berat. Terus aku boleh bernafas dan terasa seperti darah mengalir laju. Aku tarik nafas dalam-dalam. Langsung laju aku berteriak kecil. Adik, cepat! Adik terkejut melihat keadaan aku sebab mata aku dah terbeliak dan nafas tercungap-cungap. Sebelum adik bertanya, aku terus berkata, kau jangan toleh, naik motor cepat. Adik aku terus henyak punggungnya di tempat duduk belakang. Syukur tak ada masalah untuk hidupkan motor dan aku terus pecut balik ke rumah arwah atuk. Sempat lagi aku toleh ke bangsa tadi. Poch gegasi itu sudah gaib. Lega hati aku. Saat itulah baru teringat surah-surah lazim dan ayat pendinding diri. Aku terus baca sambil menunggang motor. Sampai di rumah, kami dimarahi oleh arwah atuk. Arwah seperti tahu apa yang terjadi kepada kami. Mungkin melihat muka kami pucat. Terus dia menyuruh kami masuk ikut pintu dapur, mandi dan berwuduk. Nasib kami baik sebab ayah tak ada ketika itu. Kalau tidak, habislah kami berdua dipukul. Malam tersebut, aku ceritakan kepada adik apa yang telah berlaku petang tadi. Dia betul-betul terkejut. Buat pengetahuan semua, rumah tersebut dipanggil rumah hantu. Sebabnya memang kerap penampakan makhluk-makhluk di situ. Tuan rumah asalnya merupakan sepasang suami isteri yang membelah. Sang suami membelah 3 ekor makhluk. Begitu juga
sama jumlahnya dengan isteri. Pouch gergasi yang aku lihat adalah kepunyaan sang isteri. Mereka meninggal dunia tanpa sempat mewariskan keenam-enam makhluk belaan mereka kepada sesiapa, dan kesemua makhluk tersebut berkeliaran di dalam dan kawasan rumah tersebut. Kami tinggal bersama mereka selama 3 bulan lamanya, serta bertahan sewa di rumah tersebut selama 1.5 tahun. Itulah permulaan pengalaman yang menakutkan yang aku alami ketika tinggal di rumah sewa tersebut. Banyak lagi yang kami alami, termasuk langsui bergayut di atas bumbung bilik air. Sekian cerita aku. Salam dari Borneo. Saya Nurul dari Tangkak, Johor. Saya hendak menceritakan satu pengalaman misteri yang berlaku pada saya. Saya ingat lagi, cerita ini berlaku pada awal bulan Mac 2018. Saya bersama suami dan 4 orang lagi anak saya. Waktu itu kami dalam perjalanan pulang dari Kota Tinggi ke Tangkak melalui Lebuhraya Tol. Waktu itu kami singgah sebentar di salah sebuah hentian yang tidak perlu saya nyatakan di sini untuk solat Isyak. Oleh kerana hentian itu tidak menyediakan bilik solat yang khusus, kami berhajat untuk pergi ke R&R yang sebenar. Hentian itu hanyalah hentian yang biasa sahaja, yang hanya menyediakan tandas dan ruang waqaf untuk sesiapa yang ingin mendirikan solat. Maklumlah, saya dan anak saya yang sulung kurang selesa untuk solat di tempat yang terbuka di situ. Tetapi saya sempat melepaskan hajat yang sebenar sebelum meneruskan perjalanan saya yang seterusnya. Tiba-tiba anak perempuan saya yang sulung meminta izin untuk membeli air dari mesin tabung dan saya membenarkan. Dalam lebih kurang 10 minit berlalu, saya nampak anak saya kembali semula, masuk dan menutup pintu kereta. Saya nampak dan dengar dia masuk dan menutup pintu kereta. Apabila semua ahli keluarga saya ada, saya melanjutkan perjalanan saya. Waktu itu saya sedang memandu kereta memandangkan suami saya kurang sihat. Kira-kira 27 km jauh perjalanan saya. Tiba-tiba anak perempuan saya yang kecil berumur 1 tahun lebih mula menangis. Untuk pengetahuan semua, anak perempuan saya yang kecil tidur bersama kakaknya yang sulung bersama 2 orang lagi abangnya di tempat duduk belakang. Jadi suami saya menoleh ke belakang dan melihat mengapa anak kecil saya menangis. 2 orang anak saya lelaki itu sedang tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba suami saya yang baring di tempat duduk sebelah saya beristighfar panjang sambil memandang ke arah belakang melihat anak saya yang kecil. Saya yang sedang memandu terperanjat dan terus bertanya kepada beliau mengapa beliau beristighfar tiba-tiba. "Kakak tak ada," kata suami saya. Saya terperanjat mendengarnya dan mengucap panjang lalu bertanya lagi kepada suami, betul ke? Ya Allah, habis yang naik tadi siapa? Tanya saya lagi kepada suami. Entahlah, jawab suami. Saya apalagi dengan rasa panik dan pelbagai persoalan mula timbul di benak fikiran. Hairan, siapa yang naik dalam kereta tadi? Sedangkan saya dengar bunyi pintu kereta dibuka dan ditutup. Dan saya nampak anak perempuan saya masuk. Tanpa berfikir panjang, setibanya di salah satu persimpangan yang berdekatan, saya masuk tol dan membuat pusingan patah balik untuk pergi semula ke hentian yang saya pergi tadi. Sepanjang perjalanan untuk mengambil anak saya, berbagai persoalan muncul bercampur dengan rasa panik, sedih, sebab, hairan dan pelik. Rasa bersalah semua ada. Dan suami menasihati agar saya bertenang sebab risau dengan keadaan saya yang macam itu. Kalau saya susah hati, ia akan membahayakan keadaan. Saya berharap agar anak saya
masih ada di situ dan tiada apa-apa perkara yang berlaku kepadanya. Sepanjang perjalanan, saya sentiasa berzikir dan berdoa. Saya bersyukur apabila kembali semula di perhentian itu, saya nampak kelibat anak saya masih ada di situ. Nasib baik anak saya akalnya panjang, dia sedang duduk di tempat yang ada ramai orang. Kalau tidak, saya memang tak tahu apa nak kata. Itulah kisah saya. Saya Ami dari Kuala Lumpur ingin bercerita tentang rumah lama yang pernah saya duduki bersama ibu saudara dan bapa saudara saya. Kisah ini berlaku 4 tahun lepas. Sekarang saya sudah berumur 21 tahun. Sepanjang saya bersekolah menengah, saya terpaksa duduk bersama makcik dan pakcik sebab rumah mereka berhampiran dengan sekolah, manakala rumah ibu saya agak jauh dari sekolah menengah. Pakcik dan makcik saya hanya tinggal berdua dan mereka sudah berkahwin lebih kurang 3 atau 4 tahun, namun masih tiada cahaya mata. Mereka memang jarang berada di rumah dan mereka sering balik lambat. Bila sudah habis kerja, mereka akan pergi berjalan ke pusat membeli belah. Selalunya mereka akan pulang jam 10-11 malam. Saya sudah biasa berdikari kerana ibu selalu sibuk bekerja. Jadi saya sering berada di rumah seorang diri. Apabila saya berpindah masuk ke rumah makcik saya rasa seperti biasa sahaja. Tiada apa-apa yang pelik. Kawasan perumahan makcik saya terdapat 2 rumah kosong. Satu di sebelah rumahnya, satu lagi di hujung sekali. Rumah sebelah memang sudah lama kosong. Rumah yang sebelah lagi memang jarang ada orang di rumah sebab menurut maksud saya, tuan rumah itu hanya membeli rumah sebagai harta pusaka. Jadi, jiran kiri dan kanan memang tiada penghuni. Rumah makcik saya tingginya 2 tingkat. Bilik saya di tingkat atas. Rumah ini ada 4 bilik, tetapi hanya 2 saja digunakan. Salah sebuah bilik di bawah memang tiada orang duduk dan satu di atas memang digunakan untuk letak barangan lama. Makcik dan pakcik saya jenis yang suka melancong dan menjelajah negara luar. Setiap bulan pasti akan keluar negara. Kadang-kadang selama 2 atau 3 minggu mereka tiada di rumah. Bagi mereka, bagus juga saya berada di rumah. Ada orang tolong jagakan. Beberapa bulan saya biasakan diri di rumah tersebut. Pada suatu hari, saya sedang duduk di ruang tamu untuk menonton televisyen. Sedang saya melayan cerita berbahasa Korea. Tiba-tiba kedengaran bunyi seperti orang sedang mengalihkan barang di tingkat atas. Saya pun mulanya ingatkan rumah sebelah. Jadi saya buat tak indah saja. Tetapi selepas saya teringat yang jiran saya tiada di rumah, saya mula rasa tak sedap hati. Walaupun hati saya dah rasa tak sedap, saya buat tak tahu dan pasangkan muzik dan mendengar menerusi alat fon telinga untuk menghilangkan rasa takut dan ragu-ragu. Bunyi-bunyi ini sering kedengaran apabila hanya saya seorang saja berada di rumah. Saya pernah bertanya kepada makcik kalau dia pernah terdengar bunyi yang sama. Tetapi dia cakap tak pernah pun ada bunyi orang mengalih perabot. Makin lama, saya sudah terbiasa dengan bunyi tersebut. Selama 4 tahun, saya buat tak tahu tentang bunyi tersebut. Namun, bila saya masuk ke tingkatan 5, bunyi tersebut bertukar menjadi bunyi yang lain. Kadang-kadang bunyi orang memasak di dapur, bunyi pinggan, mangkuk pecah, bunyi cawan berlaga antara sendiri. Ada kalanya bunyi tapak kaki orang sedang turun tangga, sedangkan makcik dan pakcik saya tiada di rumah. Makin lama, makin rancak bunyinya. Pernah sekali, saya hendak turun untuk ke dapur. Saya ternampak televisyen dihidupkan dengan sendirinya. Kemudian ia tertutup juga dengan sendirinya. Dalam hati, memang saya rasa takut. Tapi bila difikirkan saya seorang, saya buat-buat berani saja. Di ruang tamu, terdapat satu buaian yang mempunyai kerusi bulat. Saya sedang turun tangga.
Ternampak buaian tersebut bergerak, sedangkan tiada angin yang menderu dan buaian tersebut pun agak berat. Krek, krek, bunyi buaian tersebut bergerak. Makin dekat, tiada apa-apa yang terlihat sedang duduk di atasnya. Tetapi buaian itu bergerak seperti ada yang sedang duduk di atasnya. Saya sudah tak tahan dengan bunyi-bunyi yang berlaku. Saya pun ambil keputusan untuk beritahu makcik. Pada satu hari setelah dia kembali bercuti di Eropah selama 3 minggu. Makcik saya jenis memang tak percaya kepada benda-benda ini semua. Jadi, bila saya beritahu dia, macam antara percaya atau tidak, sehinggalah sesuatu terjadi padanya. Pada suatu hari, pakcik dan makcik saya berada di rumah. Jadi, makcik suruh pakcik saya ke kedai membeli ayam untuk dimasak. Saya pula masih berada di sekolah, ada kelas malam. Mengikut apa yang diceritakan oleh makcik saya, dia terdengar bunyi orang menghempas pintu bilik di atas. Makcik saya ingatkan angin, tapi tiba-tiba kedengaran bunyi orang yang sedang ketawa. Bunyi itu kedengaran seperti ketawa kanak-kanak. Kemudian bunyi itu berlari turun tangga. Kerana terkejut, makcik saya menelefon pakcik saya menyuruhnya balik cepat. Gangguan itu berhenti sampai itu sahaja. Makcik saya menceritakan ini kepada saya dan pakcik. Jadi, pakcik saya putuskan untuk memanggil seorang ustaz untuk melihat rumah. Ustaz tersebut memberitahu dia akan datang melihat rumah pada hujung minggunya. Pada waktu itu baru hari Selasa. Beberapa hari sebelum ustaz datang, semakin teruk gangguan yang kami alami. Makcik dan pakcik saya duduk di rumah kerana bimbang apa-apa berlaku. Pada satu malam, saya turun untuk minum air kerana saya rasa sangat dahaga. Sedang saya turun tangga, saya ternampak seorang wanita berdiri di tengah ruang tamu. Mukanya menghadap ke arah televisyen dan dalam keadaan gelap dan sama-sama lampu dari dapur. Wanita itu seperti membongkokkan dirinya. Saya menjerit, kemudian berlari masuk ke bilik, lalu saya berselubung dengan selimut. Esoknya, saya bertanya kepada makcik, kalau dia ada di bawah semalam. Dia cakap semalam dia tak berani nak turun sebab ada bunyi di dapur sangat kuat. Tapi saya tak dengar langsung pun. Pakcik saya pula diganggu ketika dia sedang balik kerja lewat. Dan dia sedang meletakkan kereta di halaman rumah. Lantas terlihat satu benda putih berada di atas bumbung rumah. Benda itu merenungnya dengan mata merah dan gigi menyeringai tajam. Kelang kabut pakcik saya masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah, selepas ustaz itu datang, tiada lagi gangguan. Menurut ustaz itu, terdapat makhluk lain yang menghuni rumah itu sebab banyak ruang di rumah ini tidak digunakan. Saya Kak Hani, menetap di Johor Bahru ingin menceritakan kisah seram yang terjadi pada anak lelaki kakak. Kisah ini terjadi 7 tahun yang lalu. Ketika anak kakak membonceng motosikal dari rumahnya di Felda Adila menuju ke rumah kakak di waktu malam menggunakan lebuh raya di Saru Kota Tinggi. Anak kakak yang ketika itu baru pulang dari tempat kerja di Pengerang. Sekitar jam 9 malam. Singgah seketika di rumahnya di Felda Adila untuk mandi dan membawa sedikit pakaian yang dipesan oleh istrinya. Siap mandi, dia bersiap-siap untuk bergerak dari rumahnya sekitar jam 10 malam dengan terlupa membawa beg pakaian yang telah disiapkan dan diletakkan di atas sofa sebelum dia keluar dari rumah. Di pertengahan jalan, telefon bimbitnya berdering dan dia memberhentikan motosikal untuk menjawab telefon bimbitnya. Istrinya menanyakan pakaian yang dipesan. Dia baru terperasan yang beg pakaian tertinggal di rumah. Oleh kerana tidak jauh dari rumahnya, dia pusing semula untuk mengambil beg tersebut.
kerana terlalu gairah hendak berjumpa isteri yang sedang berpantang dengan anak pertamanya di rumah kakak. Dia terlupa yang kakak pernah berpesan jika keluar rumah, jangan berpusing semula untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Ini memang pesan dari orang-orang tua yang percaya ia bukan petanda yang baik. Dipendekkan cerita, di pertengahan jalan, motosikal yang dipandu laju tiba-tiba berhenti tanpa tahu puncanya. Keadaan malam itu agak sunyi. Tidak ada satu kenderaan pun yang melalui jalan tersebut. Anak kakak beristighfar beberapa kali dan cuba hidupkan semula motosikalnya. Alhamdulillah, dapat dihidupkan. Dia pun meneruskan perjalanan tetapi motosikalnya terlalu berat dan teramat perlahan dirasakan. Dia bersangka mungkin motosikalnya bermasalah dan terus bergerak. Tiba-tiba, bulu roma tengkuknya rasa meremang dan telinganya mendengar seperti kain yang berkibaran. Dia terperasan ada bayang-bayang kain yang melayang-layang ditiup angin bila dia menekan brek dan menerusi pantulan dari cahaya lampu brek motornya. Dia tergerak hati untuk memandang cermin sisi. Alangkah terperanjatnya bila dia terpandang sosok tubuh berambut panjang yang mengerbang ditiup angin berada di belakang tempat duduknya. Anak kakak beristighfar dan membaca surah-surah suci tanpa henti di dalam hati sambil matanya menjeling ke belakang. Dia masih merasakan sosok tubuh perempuan berambut panjang masih di belakangnya. Dalam hatinya berkata, janganlah mengapa-ngapakan dirinya. Tumpanglah sampai manapun, janji dia selamat. Mulutnya masih membaca surah-surah suci sehingga dia rasa motornya ringan. Dia sampai di rumah kakak sekitar jam 1 pagi dengan selamat. Alhamdulillah. Saya ingin berkongsi kisah seram yang menghantui diri saya sehingga kini. Kejadian ini berlaku pada tahun 2016 di kawasan Mentakap, Negeri Pahang. Waktu itu saya bersama 3 orang rakan perempuan saya yang bernama Mia, Amy dan Rita. Kami berempat baru pulang dari hospital melawat seorang rakan yang sakit. Dalam perjalanan pulang ke Jerantut, kami berempat telah mendengar rancangan radio seram. Bukan apa, kalau berjalan jauh, lagi-lagi pada waktu malam, kami akan mendengar rancangan itu di radio kereta menerusi fungsi Bluetooth telefon bimbit dan menguatkan pembesar suara. Malam itu cuaca hujan renyai-renyai. Nak dijadikan cerita, saya telah melanggar lampu isyarat jalan sebab tak mahu tunggu lama. Satu kereta pun tak ada pada ketika itu. Jadi saya langgar saja. Sedang saya memandu, mata saya dan Mia yang sedang duduk di sebelah saya tertumpu pada atas jalan bahagian kiri, seperti ada pantulan lampu atas jalan. Saya bertanya kepada Mia, apakah lampu tersebut? Dia menjawab, dia tak tahu. Kami berdua tidak pandang ke depan, padahal saya yang sedang memandu. Tiba-tiba sedang saya perhatikan jalan itu, saya ternampak ada sepihan dan apabila saya pandang semula ke depan, terus bam! Ya Allah, saya terlanggar seseorang. Tuhan saja yang tahu betapa takutnya saya pada waktu itu. Saya terus menghentikan kereta di tepi jalan dan kami semua keluar dari kereta untuk melihat apa yang terjadi. Ada satu kereta yang ikut belakang saya turut berhenti. Orang itu bertanya sama ada saya okey atau tidak. Saya pandang mukanya dan dengan suara yang terketar-ketar, saya berkata,
Saya terlanggar orang. Mana orang itu? Dia melambung. Amy datang ke arah saya dan terus menampar muka saya dan menyuruh saya diam. Dia khawatir sekiranya saya dipukul dengan orang-orang kampung sekeliling di situ. Saya nampak ada susuk tubuh sedang terbaring atas rumput di tepi jalan. Rupanya pemandu kereta di belakang itu merupakan seorang doktor. Dia baru habis kerja dan memandu satu jalan dengan saya untuk pulang ke rumah. Dia tidak nampak saya melanggar orang. Dia ternampak saya melanggar motor yang berada di tengah jalan. Doktor itu cuba tenangkan saya. Rupa-rupanya ada kereta lain yang melanggar lari. Oleh itu, orang itu telah meninggal dunia di tempat kejadian. Alhamdulillah, saya bersyukur saya ada saksi waktu itu. Kalau tidak, saya mungkin akan dituduh. Apa yang membuat saya tidak tenang dan takut? Anda semua ingin tahu apa yang saya nampak sebelum saya langgar orang itu? Saya nampak lelaki yang terbaring itu sedang melutut di atas jalan, dan dia memandang tepat ke arah kereta dengan mata yang besar membulat dan muka penuh dengan darah. Saya tak dapat elak dan dia melambung ke atas. Kereta yang saya pandu malam itu sampai sekarang saya tidak berani hendak gunakan. Jalan mentakap ini memang dah banyak makan darah. Hampir setiap kemalangan yang berlaku di sini pasti akan ada nyawanya diragut. Aku Fitri, berasal dari Subang, Shah Alam. Aku hendak cerita sedikit pengalaman aku suatu acara kem dalam hutan. Ini merupakan salah satu peristiwa yang amat seronok saat masih remaja. Waktu itu aku berumur dalam belasan tahun. Aku mengikut satu aktiviti perkemahan di Sungai Itik di Perak selama 3 hari 2 malam. Anjuran Majlis Perbandaran Shah Alam. Saat sampai di sana buat kali pertama, amat kekok sedikit sebab tak kenal dengan ahli yang lain. Kami cuba bertegur sesama kita. Sampai saja di sana, kami terus bawa turun barang-barang perkemahan dan mula mendirikan kemah. Pegawai penyelia kami kemudian mengajak semua berendam beramai-ramai di dalam sungai yang berada di tepi tapak perkemahan. Waktu itu jam 5 rasanya. Disitulah bermula aku mengenali kawan-kawan baru yang turut serta dalam acara perkemahan tersebut. Ada yang berumur belasan dan puluhan tahun. Semuanya pelajar. Sedang seronok berendam, aku mula seluk tangan ke dalam air sungai dan mencapai batu-batu kecil di dalamnya. Kebetulan satu batu yang aku capai dan dapat berbentuk seperti jantung hati memang cantik. Niat di hati hendak simpan batu itu buat kenangan. Namun, disebabkan pernah mendengar orang tua berpesan, bila masuk mana-mana sungai dan hutan, jangan sesekali ambil barang yang bukan kita punya. Aku pun abaikan niat asa aku untuk menyimpannya. Aku pun tunjukkan pada kawan yang baru aku kenali di sebelah yang berasal dari Sabah. Dia berkata, "Bah, cantik batu kau jumpa ni. Boleh tak aku mau pinjam?" Aku pun berikan padanya dan dia pun menunjukkan kepada kawan-kawannya yang lain. Malam tu, kami turut serta dalam beberapa aktiviti termasuk berjalan malam dan diakhiri dengan acara mempelajari cara-cara menghadapi kecemasan. Lebih tepat lagi, cara-cara untuk memberi pertolongan CPR. Apabila tiba giliran aku dan teman aku untuk melaksanakan dan menunjukkan cara-cara untuk melakukannya, salah seorang daripada kami diwajibkan baring. Yang baring inilah peranannya adalah mangsa dan aku ditugaskan sebagai mangsa. Sebelum kami bermula, adalah sedikit taklimat dari pelatih. Kerana terlalu letih, aku yang terbaring ketika itu boleh terlelap. Apabila aku terlelap,
Aku bermimpi seorang lelaki telah muncul dan membawa aku berjalan dalam hutan. Sampai di satu tempat, dia menghulurkan tangannya dan pandang tepat ke arah aku. Aku terus tersedar dan semua orang memerhatikan aku bila aku terjaga. Teman aku memarahi aku kerana tertidur. Pada malam berikutnya, setiap kumpulan wajib bertanding persembahan. Kami diberi masa untuk memikirkan apa yang hendak kami lakukan. Pastikan acara yang dipersembahkan bermoral. Setiap kumpulan diasingkan agar tidak meniru antara satu dengan yang lain. Kumpulan aku ditempatkan di tepi sungai. Sedang kami memikirkan untuk mendapatkan ilham membuat persembahan, salah seorang pelajar perempuan dari kumpulan kami tiba-tiba menangis. Apabila ditanya, dia berkata, dia nampak sambil menangis teresak-esak. Ketua kami cuba menenangkannya, tetapi dia tunjuk ke arah aku. Dia ternampak satu lembaga yang jelas bertengger atas dahan pokok dan ia merangkak perlahan-lahan ke bawah. Betul-betul di belakang aku. Kami pun pujuk dia agar kuatkan diri. Semua dalam ketakutan, seram. Tapi kami cuba tenangkan diri. Kemudian aku bertanya kepada semua, ada petik mana-mana bunga ke atau ambil barangan yang berasal dari tempat ini. Aku dapat rasakan sesuatu yang ada kena-mengena dengan mimpi aku malam semalam. Dia pun menjawab yang ada seorang budak lelaki telah memberi hadiah kepadanya. Apabila aku bertanya barang apa, dia menjawab batu sungai. Niatnya hendak simpan untuk bawa pulang sebagai kenangan. Aku terus teringat tentang batu berbentuk jantung hati dan budak Sabah yang aku kenali pada hari sebelumnya. Dia pun menganggukkan kepalanya. Aku kemudian menceritakan kepada ahli kumpulan tentang mimpi aku berjumpa dengan jelmaan lelaki dalam hutan. Dan aku yang pertama jumpa batu itu. Mungkin penghuni di sini tidak suka barangan mereka diambil tetamu dari luar. Kami mula rasa tak sedap hati. Kami menyuruhnya ambil batu itu dan aku sendiri yang menghantar semula ke sungai di mana aku terjumpa batu itu. Alhamdulillah, semuanya okey selepas itu, terlepas dari sebarang gangguan susulan. Inilah kisah yang dapat aku ceritakan kepada semua. Semoga bermanfaat buat kita yang tidak biasa ke hutan. Saya Ahmad Sameon dari Johor. Saya Ahmad Sameon dari Johor ingin berkongsi sedikit pengalaman sepanjang saya dan kawan saya berada di Jalan Jamaluang di Mersing, Johor. Alkisahnya, saya bersama dua rakan baik, Apis dan Wani, telah membuat satu perancangan untuk jalan-jalan ke Mersing. Sebelum diteruskan kisah, saya memperkenalkan secara ringkas dua rakan baik saya ini. Apis dan Wani merupakan rakan sejak kami menuntut di UTM Skudai Johor. Apis dan Wani ini merupakan rakan satu kursus dengan saya. Masing-masing dah kenal lama dan dah masak dengan perangai gila-gila setiap orang. Kami juga selalu melakukan aktiviti bersama-sama. Benarnya ada lagi rakan-rakan yang lain kami rapat. Cuma saya hanya fokus pada Apis dan Wani sahaja. Kerana mereka merupakan peranan utama dalam cerita ini. Wani berasal dari Kedah. Orangnya santai, sempoi dan lasak. Apis pula orang Perak. Orangnya suka menyakat dan ada deria keenam sedikit. Hubungan kami agak rapat sehinggalah tamat pengajian. Sampailah ke alam pekerjaan pun kami masih rapat. Untuk pengetahuan semua, kami semua sekarang bekerja di Johor. Kami selalu sangat lepak bersama, tengok wayang, berjalan sana sini, maklumlah semuanya bujang. Waktu kejadian itu berlaku. Namun masing-masing tahu jaga batasan masing-masing dalam pergaulan.
Berbalik kepada cerita asalnya tadi, seperti biasa, jika ada waktu terluang, kami suka sangat merancang untuk jalan-jalan. Pergi ke KL lah, pergi Melaka lah, pergi Bukit Tinggi lah, buat majlis makan-makan lah. Cuma kali ini saya kongsikan pengalaman kami bertiga yang buat perancangan berjalan-jalan ke Mersing. Kami bercadang untuk ke Mersing sambil buat acara barbecue di sana. Bawa ayam yang diperap siap-siap. Jadi bila dah rancang hendak berjalan sambil bawa bekal, masing-masing sibuklah siapkan mana yang patut. Dari hal beli ayam dan bahan-bahannya sehinggalah ke proses memerap. Kami bercadang untuk bertolak lewat malam dan dijangka akan sampai ke Mersing pada awal pagi. Perjalanan ke Mersing ini kami perlu melalui kawasan Ulu Tiram, Kota Tinggi, Jamaluang dan terus ke Mersing. Kami pergi dengan sebuah kereta Proton Pesona milik Apis. Sebelum memulakan perjalanan, saya lepak di rumah Makcik Apis dahulu. Kebetulan tiada sesiapa di rumah makciknya. Hanya Apis seorang saja. Jadi tidaklah segan sangat untuk lepak-lepak dulu. Setelah beberapa waktu berlalu, kami memulakan perjalanan selepas jam 12. Apis memandu kereta pesonanya dan kami terus meluru ke rumah sewa Wani yang terletaknya di Senai. Untuk pengetahuan semua, saya orangnya bukanlah berani sangat, agak penakut juga. Suatu perjalanan, Apis yang memandu kereta, Wani di sebelahnya dan saya pula berada di tempat duduk belakang. Sementara periuk kecil yang berisi ayam ada di sebelah kanan saya, diletakkan di lantai kereta. Sementara radio dihidupkan, Apis berbual dengan Wani dan semakin lama saya perasan topik yang mereka bincangkan. Jika tidak salah, mereka berbincang tentang Cik Lang ataupun dengan erti kata lain, Lang Sui. Dah gila malam-malam buta buka cerita tentang makhluk ni. Kami pun dalam perjalanan ke Mersing yang merentasi jalan Jamaluang. Kepada mereka yang tidak tahu dan juga kepada mereka yang tahu, jalan Jamaluang ini terkenal dengan bermacam penampakan. Dan kawasan ini ada kubu-kubu British lama sewaktu Perang Dunia Kedua dahulu. Kubu-kubu ini digunakan untuk menangkas serangan dari pihak tentera Jepun di Melaya satu ketika dahulu. Kubu-kubu ini terletaknya di tepi-tepi jalan. Jika tak silap, ada orang yang pernah ternampak sesuatu di atas kubu tersebut. Alhamdulillah, saya tak pernah nampak lagi lah. Jalan Jamaluang pada waktu malam gelap teramat sangat. Jalannya cuma ada 2 lorong saja. Jalannya lurus, memanjang dan sekali-sekala ada bengkang-bengkoknya. Kiri kanan merupakan hutan dan semak. Lampu jalan pula tiada. Hanya mengharapkan lampu kereta sendiri dan keadaan kenderaan lain sahaja yang memecahkan kegelapan di kawasan itu. Seperti yang diberitahu sebentar tadi, saya memang agak penakut. Jadi, bila terdengar si Apis buka cerita tentang makhluk itu, saya pun tegurlah. Dengan selama si Apis memperlahankan suara radio sambil menyambung ceritanya dengan Wani. Dia memang sengaja hendak saya turut mendengar ceritanya sambil hendak menyakat saya. Saya menjadi runsing ketika itu sebab memikirkan jikalau perkara buruk terjadi. Dahlah kami lalu jalan yang gelap gelita. Kereta pun tak banyak. Waktu pula pada masa itu boleh tahanlah juga awal paginya. Kami pula sambil memandu, sambil bercerita perihal benda-benda seperti itu. Risau juga, takut jadi apa-apa. Tidak lama selepas itu, kereta kami melalui satu kawasan kemalangan. Kawasan kemalangan tersebut seolah-olah baru berlaku. Melalui kawasan tersebut, kami tidak ambil pusing sangat. Sekadar melihat
dan tegur sajalah. Apis meneruskan perjalanannya seperti biasa. Kemudian tidak lama selepas itu, kami sedikit terganggu dengan keadaan dan lori dari arah yang bertentangan dengan kami. Kebanyakan mereka memberikan isyarat lampu tinggi pada kami. Pada mulanya firasat Apis ada penghadang di hadapan. Namun setelah diamati, Apis berasa sedikit pelik dan rasa tak sedap hati. Maka si Apis mulalah menyiasat. Mulanya sambil memandu, Apis melihat cermin pandang belakang. Tiada apa-apa dan tiada apa yang meragukan. Semestinya ketika itu, mestilah dia ternampak muka saya di belakang. Kemudian Apis melihat cermin pandang tepi sebelah kiri. Pun tiada apa-apa juga. Seterusnya, Apis melihat cermin pandang sebelah kanan. Astaghfirullahalazim. Apis terlihat sesuatu. Kali ini pandangan Apis betul-betul tertumpu pada sudut tersebut. Terkedu barangkali. Namun, masih mampu mengawal kenderaan yang dipandu agar tidak terbabas. Apis terdiam, tidak berkata apa-apa. Ketika itu saya dan Wani hanya penumpang boneka. Langsung tidak mengetahui dan tidak sedar apa yang berlaku. Apis masih memandu kereta pesona itu dengan kawalan terbaiknya. Kemudian Wani perasan Apis secara tiba-tiba menggenggam telefon bimbitnya. Firasat Wani sendiri bercelaru dan berbau pelik. Hati Wani terdetik. Tak akanlah tunangan si Apis tidak tidur lagi waktu-waktu macam ni. Boleh pula si Apis main-main mesej sambil-sambil pandu kereta. Tiba-tiba Apis memberikan telefon bimbitnya kepada Wani. Wani tanpa menunggu lama terus meneliti apa yang ditaip oleh Apis ketika itu. Apis memberi pesan jangan pandang belakang sebelah kanan sebab ada benda sedang ikut kita. Apis pesan lagi, jangan tertoleh pun atau minta buat seolah-olah tidak tahu saja. Wani terkejut dan terus tidak tentu arah selepas membaca mesej tersebut. Hanya pandangan di hadapan sahaja yang menjadi tumpuan Wani ketika itu. Ketika kejadian itu, saya langsung tak tahu bahawa ada satu drama bisu yang sedang berlaku di antara Wani dan Apis. Saya dengan dunia saya sendiri di tempat belakang bertemankan periuk kecil yang berisi ayam yang diperap. Tidak tahu bahawa ada sesuatu menumpang di sisi saya. Apis meneruskan perjalanannya dan sewaktu perjalanan tersebut tiba-tiba ada sesuatu yang bagi saya sedikit pelik berada di hadapan. Saya ternampak ada satu gugusan kabus tebal berada rapat dengan lantai jalan raya dan kedudukannya adalah di tengah-tengah jalan. Tidak pasti kalau kabus tersebut sedang bergerak dari satu sudut ke sudut lain. Tapi, kedudukan kabus tebal itu pada waktu tersebut memang di tengah-tengah jalan. Saya yang perasan akan keadaan itu terus menegur akan sosok kabus tersebut. Si Apis dan Wani tidak berkata apa-apa tentang adanya penumpang lain di sisi luar kereta. Selepas kami melalui kabus tersebut, atau dengan erti kata lain melanggar gugusan kabus itu, Apis sekali lagi mencapai telefon bimbitnya dan menaip sesuatu. Lalu diberikan sekali lagi kepada Wani. Apis memberitahu itu bukan kabus. Benda itu hendak tunjukkan dirinya yang sebenar sebab saya ada menegur tadi. Saya yang sebenarnya tidak terlalu jelas dengan keadaan yang berlaku pada waktu itu sementara tidak melihat mesej-mesej yang Apis taip di telefon bimbitnya. Hanya Wani seorang sahaja yang membaca mesej-mesej Apis ketika itu. Isi kandungannya, mesej-mesej tersebut diceritakan semula oleh Wani kepada saya. Wani juga memberitahu bahawa benda itu memang ikut agak rapat ketika itu. Itu yang Wani beritahu setelah sekian lama. Sejujurnya, untuk mesej Apis yang kedua itu saya sebenarnya kurang faham. Apakah maksudnya?
Apa kaitan kabus tadi dengan benda itu hendak menunjukkan dirinya yang sebenar? Sebab apa yang saya lihat cuma gugusan kabus. Sejurus selepas itu, tiba-tiba si Apis berpesan kepada saya. Apis menyuruh saya alihkan periuk ayam tadi di sebelah kiri. Saya berasa pelik. Kenapa pula nak alihkan? Tiba-tiba Wani mencela dan berkata, takut tumpah. Saya lagilah pelik dengan alasan tersebut. Dengan keyakinan yang mendalam dan tinggi saya menjawab, jika risau tumpah, baik saya saja yang beralih tempat. Dari duduk sebelah kiri, berpindah ke sebelah kanan. Saya pun beralih tempat duduk dan secara tidak langsung, saya sendiri yang semakin rapat dengan benda tersebut. Apis bertegas meminta saya untuk beralih semula kedudukan di sebelah kiri. Ketika itu barulah saya perasan ada sesuatu yang tidak kena antara Apis dan Wani. Saya semacam mula tersedar akan drama mereka. Mendengar arahan Apis, saya dapat mengagak ada sesuatu yang tidak kena. Seolah-olah ada sesuatu yang berhampiran dengan saya. Dengan ayat yang lebih jelas di sebelah kanan sisi kereta. Saya bingkas beralih kedudukan sambil memberi respon sebagai tanda yang saya sudah faham. Saya bertanya kepada Wani dan Apis, kenapa bau ayam ni kuat sangat ke? Wani mengiyakan pertanyaan saya. Saya terus duduk di sebelah kiri kembali dan memang tiada harapan langsung untuk menoleh ke sebelah kanan bahagian belakang. Tidak lama kemudian, azan subuh berkumandang di radio. Apis terus menguatkan nada suara radio dan membuka tingkap belakang sebelah kanan kereta sambil memohon maaf kerana terpaksa membuka tingkap tersebut. Tujuan Apis membuka tingkap tersebut adalah supaya laungan azan dapat didengari sehingga keluar. Apabila Apis membuka tingkap tersebut, tentunya terasa sedikit sejuk dan angin luar yang masuk. Namun saya faham akan keadaan itu dan cuba berlagak tenang. Risau juga kalau tingkap terbuka dan ada benda yang masuk. Mahu meraung saya seorang diri di belakang. Namun tidak lama selepas itu, benda itu berlalu pergi. Lepas kejadian itu, difahamkan benda yang ikut kami pada malam tersebut adalah benda yang seakan-akan kain yang sedang terbang ditiup oleh angin. Si Apis memberitahu pada mulanya dia nampak macam kain. Kemudiannya ada muka yang seolah-olah mengintai saya. Namun mukanya tidak jelas. Cuma nampak mata kemerahan. Aduh, meremang pula bila teringat semula. Saya tidak pasti benda apa yang ikut kami pada malam tersebut. Pada firasat saya, mungkin Laung Sui. Kenapa dia ikut kami? Itu pun kami tak tahu sebabnya. Ada juga terfikir mungkin kerana ayam yang kami bawa masih ada kesan darah. Tapi rasanya ayam-ayam itu sudah dibersihkan sebaiknya. Atau mungkin kerana benda itu dapat tahu kami buka cerita tentangnya. Wallahualam. Apa yang pasti kepada mereka yang ingin berjalan jauh, sentiasa perbanyakkan berdoa dan berzikir. Jaga percakapan terutamanya ketika memandu di tempat-tempat yang agak terasing dan gelap. Sentiasa fokus ketika memandu dan jangan cepat panik ketika diusik. Sehingga berjumpa lagi. InsyaAllah. Saya Nur Fatimah dari Perak, Malaysia. Saya mempunyai satu persoalan. Adakah bau asap bakar daun-daun kering dan ranting pokok ini salah satu yang boleh digolongkan dengan buatan orang? Sebabnya, sejak akhir tahun 2018 sehingga sekarang, ada saja bau asap bakar sampah dan daun-daun kering yang dibakar hampir setiap hari. Saya tidak bekerja, duduk rumah temankan mak, borak-borak dengan mak. Mak saya yang mula perasan ada bau asap di rumah. Lama-kelamaan, saya pun berasa pelik. Mana datang bau asap ni? Jiran-jiran kalau nak bakar sampah pun biasanya pada waktu petang. Sedangkan kami terbatuk-batuk dan merasakan mata kami pedih. Terpaksa tutup semua pintu dan tirai tingkap. Tak nak bau asap masuk ke dalam rumah. Kadang sampai saya sendiri boleh nampak asap putih di dalam rumah. Peliknya, sebab bau asap hanya berlega pada hari Isnin hingga Jumaat.
Kadang selang sehari 2 tak ada bau asap. Selepas tu bau semula. Sabtu dan Ahad memang tak ada bau asap. Saya pun tak tahu kenapa. Beberapa hari juga saya mengintai luar rumah. Ada kejiran bakar sampah tetapi tak ada pun. Asap bakar pun tak nampak. Tahu-tahu ada bau bakar sampah. Saya berasa begitu sangat pelik. Baru-baru ni saya ada membuat ruqyah sendiri dan pagarkan rumah. Sejak hari itu tak ada lagi bau asap seperti yang saya ceritakan tadi. Makin saya ragu-ragu dibuatnya. Adakah ini buatan orang atau memang semula jadi? Saya tawakal saja. Keselamatan pun sudah dijaga. Ibadah pun insya-Allah boleh diperbaiki lagi. Kalau hendak terjadi benda yang tidak elok, biarlah dicegah dari awal.